Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita hari ini memaklumkan 4 kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 47 tahun yang merupakan kes 5034. Kes kedua ialah seorang perempuan berumur 86 tahun yang merupakan kes 5281. Kes ketiga ialah seorang lelaki berumur 91 tahun yang merupakan kes 4907. Dan kes keempat ialah seorang lelaki berumur 36 tahun yang merupakan kes 4245. Kes 5034 dan kes 4907 telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan kedua-duanya tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala kes 5281 dan kes 4245 telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solehin. 326 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 6,286 kes. Terdapat 61 tambahan kes-kes baru kepada 19 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan yang membawa kepada jumlah kluster aktif kepada 106 kluster. Kluster-kluster ini ialah kluster Pusat Al-Islah yang mengandungi 128 kes, kluster Serambangun Industrial Park yang mengandungi 25 kes dan kluster 5532 yang mengandungi 8 kes. Manakala terdapat 104 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 166 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,188 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,054 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 31 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,487 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 330,478 ujian. Semasa sidang tersebut, Menteri Kesihatan turut menjelaskan lebih 70 kes positif baharu telah dikesan sejak swab secara besar-besaran dikendalikan minggu lalu. Jelas Menteri Kesihatan, swabbing masih dijalankan di sekitar daerah Brunei dan Muara dan akan beralih ke beberapa kawasan hotspot lain, antaranya Jalan Muara, Serosum, Delima dan Rimba. Sehubungan itu, kerjasama orang ramai, terutama para pekerja asing diperlukan untuk sama-sama membantu dan memudahkan bagi ujian swab. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata, ramalan keluaran negara kasar akan meningkat daripada 3% kepada 3.5%. Perniagaan runcit, menurut Yang Berhormat, dijangka kembali meningkat sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi pada tahun hadapan
dan menjangkakan pertumbuhan tinggi berbanding tahun ini. Yang Berhormat berkata adalah sangat penting untuk memberi sokongan kepada ekonomi serta inisiatif penjagaan kesihatan. Seorang lelaki warga negara Indonesia menjadi individu pertama yang menghadapi pendakwaan bagi kesalahan melanggar perintah kuarantin yang dikeluarkan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Yuda Prayoga yang didapati positif COVID-19 menghadapi 3 pertuduhan iaitu meninggalkan tempat kediaman setelah diarahkan menjalani kuarantin, gagal mengimbas Bru Health QR Code semasa memasuki premis perniagaan dan mendedahkan orang lain kepada risiko jangkitan dengan kehadirannya di tempat awam. Tertuduh mengaku bersalah dan kes ditangguhkan serta didengarkan semula pada 9 Oktober depan. Tertuduh berdepan hukuman denda tidak melebihi RM10,000, penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. 100,000 dos vaksin AstraZeneca sumbangan kerajaan Jepun selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei semalam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua selaku Wakil Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Eiji Yamamoto, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini selaku Wakil Kerajaan Jepun. Sejak penubuhan hubungan diplomatik pada tahun 1984, negara Brunei Darussalam dan Jepun terus menikmati jalinan kerjasama yang erat dan mesra dalam pelbagai bidang. Mengenai kerjasama COVID-19, Jepun akan memberi bantuan bekalan perubatan dan cold chain equipment melalui inisiatif Emergency Grant Aid to Improve Cold Chain. Pelbagai bentuk sumbangan terus diterima oleh Kementerian Kesihatan dalam membantu kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Kesihatan, dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Persatuan Jantung Brunei Darussalam menyumbang 2 mesin oksigen aliran tinggi. Sumbangan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, daripada Dr. Sofian bin Datuk Paduka Haji Johar selaku Presiden Persatuan Jantung Brunei Darussalam. Juga menyumbang Baby Nest, Kesatuan Penuntut Brunei di United Kingdom dan AIR, Pejabat Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Ikam Jot Sendirian Berhad, Laki Cham Sendirian Berhad, NCMC dan Pusat Bagi Strategi dan Pengajian Dasar. Juga menyumbang pihak-pihak individu. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menghubungi MOH Emergency Operation Center melalui talian 7295-712. Agenda keselamatan makanan kekal penting dan menjadi perhatian utama bagi semua, terutamanya semasa menghadapi pandemik yang telah memberikan tekanan terhadap sistem makanan global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam kenyataan semasa di sidang kemuncang Sistem Makanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB secara maya semalam juga menggariskan usaha bersepadu perlu dipercepatkan untuk memastikan sistem makanan yang lebih adil, lestari dan berdaya tahan untuk mencapai matlamat pembangunan yang berdaya tahan menjelang 2030. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud turut menekankan komitmen negara Brunei Darussalam dalam mengukuhkan sistem pemakanan dengan mempercepatkan pertumbuhan pengeluaran sektor pertanian dan perikanan, mempromosi pelaburan langsung domestik dan asing serta meningkatkan produktiviti melalui penggunaan teknologi bagi memenuhi permintaan domestik dan ekspor. Sejajar dengan komitmen tersebut dan keutamaan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Ekonomi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan, peta jalan bagi sektor industri makanan telah disediakan dengan matlamat bagi meningkatkan pengeluaran makanan yang selamat, halal dan berkualiti tinggi di samping mengukuhkan rantaian nilai sistem makanan.
Strategic initiatives outlined in our food industry roadmap, among others, are to increase production, to promote high-value added activities including R&D, to provide conducive industrial infrastructure, to increase volume and value of export by improving business competitiveness with better access to the international market, to increase the food processing industries by capitalizing on sub-regional and regional value chains, and to ensure sustainable environment by adopt green practices through resource restoration and regeneration. Sidang kemuncak semua negara anggota dan konstituen PBB di seluruh dunia dengan pembukaan rasmi dimulai dengan ucapan daripada Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB. Kementerian Pendidikan hari ini mengadakan majlis penyerahan sumbangan yang diadakan secara maya. Majlis bertujuan untuk memberi penghargaan kepada penyumbang-penyumbang dalam menyokong inisiatif pembelajaran dalam talian khusus bagi pelajar-pelajar yang memerlukan. Majlis penyerahan sumbangan disaksikan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajarul Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Kementerian Pendidikan menerima 30 buah komputer riba daripada kumpulan setiausaha tetam dan timbalan-timbalan setiausaha tetam, 100 buah daripada Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd dan 5 buah daripada pejabat setiausaha tetam dan timbalan setiausaha tetam pengajian tinggi Kementerian Pendidikan. Di samping itu, Kementerian Pendidikan juga menerima sumbangan berupa 78 buah tablet daripada Dynamic Technology Sdn Bhd dan Progressive Sdn Bhd melalui inisiatif kempen Goals for Education dan 50 kad SIM daripada Imagine Sdn Bhd. Sebagai usaha untuk menggalakkan perniagaan inklusif di peringkat kebangsaan, negara-negara ASEAN terlibat secara aktif dalam pembangunan dasar perniagaan inklusif dan pembinaan kapasiti untuk lebih memahami konsep dan pendekatan perniagaan yang inklusif. Perkara itu dijelaskan oleh Setiausaha Tetap Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi semasa persidangan perniagaan inklusif ASEAN keempat yang diadakan secara maya. Menurut Pengiran Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, sidang kemuncak yang bertema Building Inclusive Businesses to Build Back Better selaras dengan tema negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN tahun ini, We Care, We Prepare, We Prosper, yang mencerminkan potensi model-model sektor inovatif untuk menangani cabaran berterusan pandemik COVID-19. Semasa persidangan tersebut, 3 sesi perbincangan diadakan bersama para pakar terkemuka yang merangkumi pelbagai topik. Persidangan dianjurkan oleh Darussalam Enterprise Day dengan kerjasama Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Asia dan Pasifik ISCAP, Inclusive Business Action Network IBAN, Pertubuhan bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD dan Sekretariat ASEAN. Sidang kemuncak mengumpulkan para perwakilan sektor awam dan swasta ASEAN. Tugas dan tanggungjawab seorang guru sangat besar dalam mendidik pelajar selain perlu menghadapi pelbagai karenah mereka. Jika guru perlu menghadapi cabaran besar itu setiap hari, apakah ibu bapa boleh berbuat demikian semasa tempoh teranah di rumah ini? Azizi Ahmad ada laporannya. Kaedah pembelajaran dalam talian atau online memberikan cabaran besar bukan sahaja kepada tenaga pengajar dan pelajar, bahkan juga ibu bapa. Tempoh teranah di rumah menuntut ibu bapa untuk bijak membahagikan masa antara urusan kerja, hal ehwal rumah tangga dan pembelajaran anak-anak. Bagaimanapun peluang tersebut menjadi pengalaman berharga kepada ibu bapa untuk merasai sendiri tugas seorang guru. Kesabaran itulah bukan level yang biasa-biasa yang dihadapi ya. Especially dengan attitude NPL anak-anak. Dan ini ada macam aku sendiri pun ada
dia pernah ambil kursus jadi cikgu. So teknik pengajaran itu totally kosong lah. Aku notice benda ni bukan senang lah kan di-handle. Especially aku baru yang ada handle 2 anak. Pada satu cikgu yang handle 30-20 orang student. Bagi sebilangan ibu bapa, mereka sanggup berkorban menyediakan peralatan untuk pembelajaran online anak-anak asalkan pembelajaran mereka tidak terjejas seperti ibu kepada 4 orang anak ini. Yang gembira juga diberi peluang pengajaran kami dalam masa yang sama memantau pembelajaran anak seorang. Anak-anak rasa gembira juga lah sentiasa melihat di rumah menjagai dapat juga meluangkan masa bersama diorang, sama-sama juga mau mengetahui apa diorang pelajari di sekolah itu. Peluang menjadi guru di rumah untuk mengajar anak-anak semasa penularan COVID-19 ini benar-benar memberikan pengalaman berharga kepada ibu bapa mengenai betapa besar tugas dan peranan guru. Untuk insan yang bergelar guru, jasa habis kita tetap kami kenang sampai bila-bila. Selamat menyambut Hari Guru. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Terima kasih sebab mengajar anak-anakku dan aku sendiri pada cikgu-cikgu yang dulu. Terima kasih. Semoga sentiasa diberikan berkat ilmu, sentiasa berusaha untuk meneruskan perjuangan ini. Dan semoga Allah SWT membalas jasa baik guru. Amin. Selamat Hari Teachers Day. Selamat Hari Guru. Guru perlu sentiasa bersikap terbuka dan proaktif dalam mempelbagaikan strategi kaedah pengajaran. Menurut Dayang Nuruleza binti Haji Zaini, Ketua Program I Know I Can Pendidikan Khas Sekolah Rendah Pantai Berakas, penerima Anugerah Guru Cemerlang tahun 2018, seorang guru tidak boleh berhenti mencari bahan-bahan pembelajaran untuk diajarkan kepada penuntun untuk memberikan kefahaman apa yang diajarkan secara lebih berkesan. Warga guru juga perlu mementingkan pelajaran untuk semua pelajar secara adil dan saksama. Murid-murid ini mempunyai cara penerimaan pengajaran yang berbeza-beza atau learning style yang tidak sama. Jadi adalah tidak adil jika kita hanya menumpukan kepada satu kumpulan pelajar yang pintar atau pandai atau sederhana sahaja, tetapi tidak bagi yang mempunyai lemah pembelajaran dan juga pelajar-pelajar berkeperluan khas. Mereka ini juga sebenarnya mempunyai potensi dan keistimewaan yang tersendiri. Guru sangat berjasa dalam mendidik para pelajar untuk menjadi insan yang berguna. Jasa dan pengorbanan yang mereka curahkan akan terus dikenang sampai bila-bila. Bersempena dengan sambutan Hari Guru ke-31, Berita Perdana mengongsikan ucapan terima kasih cikgu daripada beberapa orang pelajar. Selamat Hari Guru buat semua tenaga pengajar kerana mereka inilah insan-insan yang tanpa jemu mendidik, mengasuh dan membimbing kita untuk mencapai kejayaan. Selamat Hari Guru kepada semua tenaga pengajar di luar sana. Para guru memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan watak ramai penuntut. Selamat Hari Guru kepada Cikgu Haji Haimi dan Cikgu Nursana. Sepanjang cikgu mengajar saya ingin minta maaf jika saya ada berkesilapan atau kesalahan kepada cikgu-cikgu tersebut. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas pengorbanan kita. Guru insan pendidik. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu kerana mengajar saya. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan telah mengambil keputusan untuk tidak mengendalikan peperiksaan London Chamber of Commerce and Industry bagi sesi November 2021. Keputusan tersebut diambil berikutan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, hubungi Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan di talian 2380 630 semasa waktu bekerja atau email ke exam.dept@mp.gov.my.
helpdesk@moi.gov.bn atau jbt.perperiksaan.helpdesk@moi.gov.bn. Jabatan Perkhidmatan Pos memaklumkan orang ramai mengenai beberapa perubahan bagi perkhidmatan penyerahan paket-paket kecil dan bungkusan di Pusat Memproses Mel dan Bungkusan MPC Brakas. Sehubungan itu, bagi keselesaan pelanggan bagi berurusan di Jabatan Perkhidmatan Pos telah menyediakan sistem tempahan perjanjian bagi perkhidmatan pengambilan paket kecil dan bungkusan di Pusat Memproses Mel dan Bungkusan sahaja buat masa ini dengan memuat turun aplikasi QAM dari Apple App Store dan juga Google Play Store mulai hari ini. Di samping itu, orang ramai juga boleh membuat perjanjian mulai 28 September ini dengan menggunakan aplikasi QAM yang boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.pos.gov.bn. Pelanggan-pelanggan juga disaran untuk melayari ke laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pos di www.pos.gov.bn dan menggunakan aplikasi BrewTrack bagi mengetahui status info mengenai barang-barang yang akan diterima oleh pelanggan atau menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan CSC menerusi talian 2380481 atau melalui WhatsApp 8711002 semasa waktu bekerja atau email cscpos@pos.gov.bn. Dua perempuan warga negara asing masing-masing berumur 28 dan 62 tahun diberkas oleh pasukan polis di Raja Brunei kerana dipercayai terlibat dalam menjalankan aktiviti yang tidak bermoral. Mereka ditahan dalam serbuan yang dijalankan oleh Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB di sebuah bilik bangunan flat di kawasan Bandar Seri Begawan. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa barangan bukti seperti telefon bimbit, wang tunai yang dipercayai untuk tujuan aktiviti tersebut. Kesemua suspek yang ditahan segera dibawa bagi menjalani ujian saringan dan seterusnya akan disiasat di bawah Seksyen 294A kesalahan menawarkan khidmat seks Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Balai Polis Brakas Daerah Polis Brunei dan Muara meminta kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang kanak-kanak yang dilaporkan hilang. Muhammad Noraliman Sazli Zil Ikram bin Nora Faizal, 12 tahun dengan nombor surat beranak 0096950-01, warga negara Brunei. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenainya diminta menghubungi Balai Polis Brakas Daerah Polis Brunei dan Muara melalui telefon 233-5333 dan talian kecemasan polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan Daerah Polis Brunei dan Muara sedang menjalankan siasatan berhubung seorang pekerja yang lari dari majikan. Muhammad Akhtar Hussein berusia 31 tahun, warga negara Bangladesh dan pemegang nombor kad pintar 00413193. Orang ramai yang mengetahui sebarang maklumat mengenainya diminta menghubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan Daerah Polis Brunei dan Muara melalui telefon 224-2334 dan talian kecemasan polis 993 atau balai-balai polis berdekatan.